surah yang kita sayangi ini, surah Al-Fatiha. Alhamdulillah. Lebih lagi, mengucapkan selamat datang kepada Ustaz Rizal yang bebas, yang mungkin semua orang dah pernah jumpa dengan dia. Dan untuk makluman tuan-tuan, promosi kita Kerajaan Bahas dapat bersama kita yang menyampaikan salam kepada kita semua. Alhamdulillah, semoga dia bertugas pada hari ini, ada hal yang penting. So pada malam ini kita akan mengadakan ceramah agama berkenaan Isra Mi'raj, di mana perjalanan Nabi kita, Nabi terkasih Nabi Muhammad SAW adalah daripada bumi menuju ke langit bertemu dengan Allah untuk membuat Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Dan pada malam ini Ustaz akan memberi lebih keterangan lebih lanjut berkenaan Isra Mi'raj, perjalanan waktu malam. Betul kan? So sama-sama kita dengar dan hayati apa pengertiannya Isra Mi'raj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Yang dihormati pengurusi majlis, ahli jawatan kuasa surau, Tuan Imam Bilal, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memperjalankan kita. Kita nak tengok cerita Isra dan Mi'raj. Boleh ke tengok? Dengar cerita aja, betul ke? 1439 tahun yang dulu tu, siapa di sini beranak tuan tu? Kok kita boleh bohong cerita? Cerita ni bukan cerita bohong, cerita betul. Tapi macam mana nak proof kata benda tu betul? Dia cerita aja. Kita boleh ngangan, nak ngangan apa-apa pun boleh. Tapi dia jadi satu benda betul ke? Macam mana nak proofkan benda tu betul? Quran. No. Pasal Quran kata mestilah betul. Mana boleh Allah Ta'ala menyebut sesuatu yang tak betul? Tetapi nak tengok peristiwa tu, nak tengok macam mana? Tak usah tengok lah, dengar cerita sudah lah. Kalau tengok kan nampak pun. No. Kalau nak cerita Isra Mi'raj, siapa sini yang tak usah dengar yang kat tengah? Semua bakal dengar lah, yang sama yang berlaku pun. Tetapi nak tengok di mana benda tu, nak rasa di mana, nak tahu di mana. Tahu dah benda tu berlaku, tahu dah ada peristiwa besar, mengatasi metafizik, no, mengatasi metafizik yang orang duk belajar, mendahului sains. Sains tak boleh cerita benda ni. Sebab Rasulullah itu bapa segala sains. Orang-orang ahli astronomi kalau habaq pasal roket, habaq pasal jet,
Abang pasal apa saja kenderaan langit, tak boleh challenge Nabi. Tak boleh nak siapa nak main abang kata dia dah pergi langit ke-7 lagi ke-8, tak boleh. Sebab apa? Sebab tak boleh mengatasi apa yang diberi Allah kepada Nabi. Bohong tak? Kalau orang boleh pergi outer space, takkan Nabi tak boleh pergi langit ke-7? Orang dari sini nak pergi outer space, paling jauh dekat mana orang pergi? Orang pergi sampai bulan, 240,000 batu daripada sini ke bulan. 240,000 batu saja. No. Bukan pergi langit, suku langit pertama pun tak sampai. Tuan-tuan tahu langit pertama ni luas dia luas mana? No. Siapa sini yang mengaji astronomi boleh tahu. Langit pertama ni luas dia yang sempat diukur oleh akal manusia menggunakan Hubble teleskop 1985 dihantar ke angkasa lepas untuk nak ukur alam jauh mana. Yang dia ukur tak sampai pun setengah. Dia ukur, dia kata yang terakhir boleh ditemui, selepas tu dia tak tahu apa dia. Yang terakhir yang ditemui oleh Hubble teleskop ni adalah suatu titik cahaya yang jauh dia daripada tempat mereka teropong sampai ke titik cahaya yang mereka jumpa tu. Jauh dia 8 trillion light years. Tuan-tuan kerti tak 8 trillion light years ni jauh mana? Dia pun tak ukur pakai kilometer, dia ukur pakai cahaya. Pasal terlampau jauh. Satu saat, satu daqiqah, satu saat. Cahaya. Nur. Cahaya ni travel, dia bergerak satu saat 126,000 batu. Satu saat. Pandai tak ni, duk langut-langut dia reti tak ni, duk faham ni, duk cerita ni, langut-langut, fikir okey. Satu saat dia pergi 126,000 batu, 3 trilion tahun cahaya. Kalilah pandai ya. Nak cerita Isra Mi'raj ni bukan lepas. Nabi bukan pergi dekat lapis pertama, lapis ketujuh. Lapis pertama titik yang dijumpai paling jauh 3 trilion tahun cahaya. Maaf, 8 trilion tahun cahaya. Baru setengah langit pertama. Nabi pergi langit ke-7. Tahu tak jauh mana? Pintu syurga, pintu taubat. Pintu taubat Nabi pergi Mi'raj, Nabi cerita. Pintu taubat luas dia 700 tahun perjalanan. Nak cerita gunung. Sebab tu dia tak tahu nak kata super apa, tapi super no. Tadi saya nak mai daripada arah Damansara, nak mai ke Nur Faizin pula. Dia kan super jam. Bukan jam-jam biasa, super jam. Dia super ayak batu merah. Tak apa. Okey. Jadi nak cerita satu peristiwa yang sangat-sangat besar, tidak terjangkau oleh akal manusia biasa. Bila tak terjangkau, Tuhan yang bagi tahu. Tuhan yang cerita peristiwa ni berlaku 27 Rejab. Peristiwa ni berlaku betul-betul exactly time bila, mana siapa tahu. Saya kata ada 1439 tahun yang lalu. Siapa yang tahu? Tetapi pasal dia peristiwa besar, untuk apa? Untuk memperlihatkan siapa itu Allah. Yang kita perlu tahu, Tuhan nak cerita dia siapa. Bukan nak cerita Rasulullah siapa. Bukan nak cerita borak tu siapa.
Dia tak ceritakan langit 7, langit 9, langit 11 itu siapa. Dia nak cerita dia siapa. Sebab yang nyata daripada peristiwa tu nyata kebesaran siapa. Kita ni kadang-kadang silap, sibuk dengan ciptaan, terlupa nak ingat pencipta. Kita ni tak usahlah kalut dengan ciptaan, kalutlah dengan pencipta tu. Yang zahir tu pencipta, bukan ciptaan. No. Tuan-tuan makan roti canai. Contoh. Tuan-tuan makan roti canai. Tuan-tuan kata siapa? Kata apa bila roti canai itu sedap? Duk sibuk dengan roti canai kan? Duk sibuk nak kata mamak ni pandai tu. Siapa yang pandai? Roti canai ke mamak? Orang sibuk nak cerita tentang tuan yang bawa, bukan barang yang dibawa. Tuan yang bawa tu. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci aku. Dia abang borak ke dia abang dia? Maha suci aku yang telah memperjalankan hamba aku. Mana? Di malam hari. Bila? Di malam hari. Bila? Tarikh yang kita kata tadi itulah. Dari mana? Masjidil Haram. Dia habaq Masjidil Haram. Ada adakah Masjidil Haram masa tu? Wujud adakah Masjidil Haram tu masa tu? Mana ada lagi? Kita baca fikir gemau. Baca ikut, baca ikut, baca ikut, jumut sampai lah. Sempit akal. Orang baca, orang fikir, yatafakkarun. Pada mereka yang mahu berfikir. Fikirlah sikit. Fikir ni. Kita ni ada peluang kau mati jadi orang beriman? Ada ke peluang ni? Fikir sikit. Cukupkah kita beriman dengan mas mayang maghrib 3 rakaat? Angkat, lahum tentu, lahum tani, gabui-gabui, balik. Cukupkah? Cukupkah nak selamat dengan kepiah di atas kepala? Dengan jubah ni, boleh selamat ke? Bukan kita fikir main randuk ikut je. No. Siapa kata apa, Ustaz? Dalam main lambat. Marah-marah orang pula. Saya cakap jenis macam ni. Saya bukan marah. Memang cakap saya macam ni. No. Tuan-tuan tengok cakap tu. Tuan dengar ilmu tu sudah. No. Tuhan kata, dia yang bawa Muhammad ini dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa. Naik unta 3 bulan kau. Jauh. Masa tu pula 1439 tahun tu. Lagilah jauh. Tapi dia nak bang aku berkuasa. Semalam aku bawa. Nak bang kata, hang jangan against aku, hang jangan challenge aku. Aku bawa daripada Masjidil Haram pergi Palestin semalam ya. Jadi hang betul-betul bertikai bila sebut aku Tuhan, jangan bertikai. Terima sudah. Pasal akal hang tak boleh compute tentang aku. Tak boleh nak analisa aku. Sebab hang tak tahu aku macam mana. Yang diberkati di sekelilingnya pada menyatakan tanda-tanda kebesaran Allah. Aku, kata Allah, maha melihat dan maha mendengar. Tu cerita Isra' Mi'raj. Nak cerita tentang apa Nabi jumpa. Ramai dah ustaz duk abang. Tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan pergi tengok. Berlambak Isra' Mi'raj. Bukan nak tengok hak tu. Nak tengok apa sebenarnya Tuhan nak cerita. No? Dan ni dia kata, dia yang bawa. Kita mai dari alam roh, masuk ke alam syahadah ni, siapa bawa? Itulah
Itulah Isra. Tu dekat kita tu berlaku tu. Bukan nak tengok 1400 tu, tengok kita berlaku lah ni. Daripada rumah tadi mai tahun ni siapa bawa? Maha Suci itulah bawa. Daripada tak semayang, topi semayang, siapa bawa tu? Dialah bawa. Daripada tak reti jadi reti, siapa bawa? Dialah bawa. Kan dia tengok hanu, hadiri dia lupa. Peristiwa hanu tanda. Peristiwa hanu sebagai contoh, sebagai satu pahaman yang betul. Haklah ni peristiwa Isra' Mi'raj tu yang berlaku sekarang ni. Siapa yang bawa kita dari lapang kepada kenyang? Dialah. Selama duduk lapang ingat apa? Dan bila dah kenyang ingat apa? Dengar peristiwa benda duk berlaku tak ingat pun. Siapa yang bawa kita daripada tak reti jadi reti? Dialah. Pasal apa? Suci. Dia tu Subhanallazi, Maha Suci. Sebut suci tu lagu mana? Faham? Yang kata Tuhan tu suci, faham lagu mana? Yang tu pun tak faham lagi. Dengar peristiwa ni, tengok takut. Suci pun tak faham. Kalau tak faham tadi pasal apa kata Subhanallah, kata apa? Nak mensucikan Tuhan, layakkah muka rosat macam ni nak suci dia? Layakkah muka macam kita ni nak suci Tuhan tu? Layak lah. Tak layak. Habis kata apa baru? Pakai tak pergi ke mana duk orang tu lah. Tak payah tunggu sana. Hari-hari tu kata Subhanallah. Semua kata pun tak betul. Ui, tak betul ke Ustaz? Saya lalu tadi dengar bunyi tawan tak betul dah. Baca bacaan yang wasal, yang sambung, baris jangan buang. Saya ulang lagi. Nak baca Quran yang ayat dia sambung, baris jangan buang. Subhanallahi subhanallahi subhanallah. Pasal tak berhenti. Ni subhanallah, 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 subhanallah. Baris mana? Tu pun jangan Isra' Mi'raj tak tahu. Silap duk buat hari-hari. Belajar ubah silap tu. Allahu Akbar. Berhenti tak apa, nafas berhenti, surah berhenti, ayat berhenti. Kalau baca waqaf aula tu berhenti terus. Alhamdulillah. Tarik nafas balik. Alhamdulillah. Baru boleh baca wudu. Kalau nak sambung Alhamdulillah, 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 baru baca wudu. Dia kata baca dengan tartil. Apa dia tartil? Mengikut nak baca je. Tu pun jangan. Orang tegur tak boleh bebai. Macam kita bagus sangat. Kerja dia buat dosa hari-hari. No? Dia kata marah teruk ni. Bukan marah. No. Express feeling. No. Jadi, pasal apa Nabi kena bawa cerita Isra' Mi'raj? Bukan cerita Nabi nak bawa, cerita Tuhan nak habaq. Hampa semua ni aku buat berpasang-pasang. No. Ada kanan, mesti ada kiri. Nampak pasang. Ada cerah, mesti ada gelap. Ada kaya, mesti ada miskin. Ada senang, mesti ada susah. Ada beriman, mesti ada kufur. Lah ni ambil skop hak kecil je. Ada senang, mesti ada susah. Bermakna kita tak selalu senang. Sampai masa kita mesti susah. Pasal apa berlaku macam tu? Barulah siapa yang duduk dalam senang, dia mesti tahu apa dia susah. Orang yang telah merasa susah saja, baru dia tahu apa itu senang. Pasal apa macam tu? Pasal kita ada keistimewaan. Apa istimewa kita? Dua benda. Pertama, sedap. Kesedaran ni istimewa kita.
Lembu tak sedap, kambing pun tak sedap, pokok kayu mereka semua tak sedap. Yang sedap siapa? Kita. Ni keistimewaan. Kedua, kita memiliki ilmu pengetahuan. Dua ni kalau cantum, dia jadi perangai. Saya ulang lagi. Satu sedap, satu ilmu, cantum dua ni dia jadi perangai. Perangai apa? Yang memahami. Kerana dia tahu, dia faham lah. Bila faham, jadi lagu mana? Yang mengerti. Bila mengerti, jadi lagu mana? Yang boleh membezakan. Bila kita ni susah, kita nak cari siapa? Tuhan. Bila kita senang, kita nak cari siapa? Tuhan. Sebab tu, di mana kata susah tu cari Tuhan? Syukur. Tu mencari Tuhan dia setelah dia senang. Di mana mencari Tuhan setelah dia susah? Istighfar. Sebab susah ni hampir-hampir boleh jadi kafir. Nabi kata, jaga. Kemiskinan hampir-hampir membawa kepada kufur. Maka ketika tu kita cari siapa? Cari Tuhan. Istighfar. Jadi, kenapa peristiwa Isra dan Mi'raj itu Tuhan tunjuk? Nak suruh kita jadi hamba yang boleh memahami dua keadaan. Sebab kita bukan tahu. Dia yang cerita bagi kita tahu. Kata yang ni hang suka, yang ni hang tak suka. Dua perasaan main dekat kita sebagai manusia. Pertama, suka. Tak mana tanda kata orang tu suka? Senyuman. Tu tanda dia. Kedua, duka. Tak mana tanda orang tu berduka? Muka dia, muka orang sedih. Ada banyak tanda. Merah mata. Lagi tak berapa nak elok. Lagi ni ingin. Itu tanda dia. Benda atas dunia ni semua main dengan tanda. Tak ada tanda, dia tak jadi betul. Lapang apa tanda dia? Tolak lah. Tu tanda orang lapang. Kenyang apa tanda dia? Lena terkenggang. Hak tu tanda. Apa tanda kata ingat kat Tuhan? Solat. Apa tanda takut kat Tuhan? Selalu riau. Ada tak tanda kita baru? Ada. Itulah insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami cipta manusia itu sebaik-baik ciptaan. Pasal apa? Dia boleh tahu dua benda. Oleh kerana ada suka dan sedih. Masa suka tak apalah. Masa sedih nak pergi tak mana? Maka Tuhan kata, waktu sedih Mi'rajlah dekat aku. Aku bawa hang tu Isra. Sedih, main kat aku. Aku nak ubatkan hati hang. Di mana Tuhan nak ubat hati kita? Letaklah muka atas lantai ni. Tahu letak muka atas lantai? Ambil muka kita yang ada wuduk tu, letak atas lantai. Itulah syifa. Bukan tahu apa, tahu nak semayang. Orang kata semayang apa? Masuk surga. Muka lagu kita ni nak masuk surga. Simpan je jauh terus nak masuk. Ni muka aku ni pasal ada perasan main. Ustaz ni nak kenal dengan aku dah. Dia kata aku tak masuk surga. Tuan-tuan, bagi tahu kat saya siapa di sini tak pernah tinggal semayang. Angkat tangan. Cepat nak tengok. Sekali tak nak tinggal semayang, semua hidup dia. Angkat tangan. Awal. Yang tahu siapa? Kita, dia, kiraman katibin. Tiga ni yang tahu. Lain siapa pun tak tahu. Tersana rumah abang. Kita ahli syurga abang. Kalau boleh nak masuk syurga, layaklah. Ni abang. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga. Amboi. Minta lagu ni. Ya Allah, aku tahu aku tak boleh masuk. Tapi aku tahu juga aku tak boleh masuk neraka. Teruk aku. Hang tak mau buat aku dalam syurga, hang letak tepi pintu syurga pun jadi lah. Sebab aku tahu aku ni duduk tepi pintu syurga pun tak layak.
Saya ni kalau Tuhan jadikan duli, tahu duli? Abuk tu bahasa Sanskrit, dia panggil duli. Kalau saya boleh jadi abuk, duduk depan pintu syurga pun Sagi Nabi lalu, pijak saya lekat di kasut dia. Dia lintai masuk tak? Masuk. Agak-agak muka macam saya ni, jadi abuk syurga boleh? Tuan-tuan, saya tak tahu lah. Lagu saya ni jadi abuk syurga pun tak boleh. No. Sebab tu jangan duk perasan. Lagu tu buat macam mana? Ya Allah, Anda tengok amalan aku bukan terpakai pun. Silap lambak-lambak Tuhan. Han tengok aku, Han nak buat ni. Aku tak ada cara lain, cara ni je aku boleh buat. Janganlah Han detailkan semua apa yang aku buat. Sekali lagi, aku tahu aku tak ada peluang boleh masuk surga. Dan abang dia, ya Allah, sebenarnya syurga pun aku tak mau, neraka pun aku tak peduli. Aku nak kat hang. Lagi senang. Aku nak hang ya Tuhan, lain aku tak peduli. Anak buah tahu nak aku hang buah. Tapi yang pentingnya aku tahu hang yang letak aku. Pasal dalam hidup aku kan dah mulai dah ada hang. Aku tengok bini aku pun nampak hang. Aku tengok anak aku pun aku nampak hang. Aku tengok apa saja aku nampak hang. Dan Tuhan kata, Huwallahu al-masyriq wal-maghrib. Aku di timur dan di barat. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Hang tengok tak mana pun hang nampak wajah aku. Kita berkenan lagi kan nak pergi ke lain selain daripada Tuhan. Adakah lagi di hati kita yang lebih elok daripada Allah? Ada lagi kah yang lebih nikmat daripada dapat memandang wajah Allah? Ada lagi kah? Ada lagi kah satu nikmat yang lebih nikmat daripada dapat melihat Allah sendiri? Kalau ada, Allah, Tuhan lemah terus. No, ada yang lain sama dengan dia. Wahai dia duk kata, walam yakul lahu kufuwan ahad. Aku tak setara, tak setanding, tak sama dengan apa pun. Aku tetap diri aku. Tengok-tengok kita masih ada lagi yang indah melebihi Tuhan. Patutnya tak ada dah kita. Tak ada sesuatu yang indah. Kalau kita kata benda tu indah, dia tak seindah Tuhan. Kalau kita kata benda tu nikmat, dia tak senikmat Tuhan. Sebab la ilah, tidak ada yang lain illallah, melainkan Allah. Tengok mulut duk cakap macam bagui. Tengok pegang nak kat syurga rupanya. Yang teruk-teruk tu. Kita mai dulu, mai dari syurga ke mai dari dia? No. Mai dari mana? Dari dia lah. Betul-betul cakap dari syurga ke dari dia? Terdengar. Saya nak dengar betul-betul. Dari syurga ke dari Tuhan? Dari syurga lah. Sebab Tuhan tu syurga. Kena kecoh sikit pening. Tuan-tuan tak tahu kata Tuhan tu syurga. Tuan-tuan ingat syurga, Tuhan. Betul tak? Tu, dia yang mencipta syurga. Dia itulah yang syurga. Kita duk ingat syurga duk tang lain, dia duk tang lain. Baik. Nak tengok aku nak? Dia kata ni cerita Isra' Mi'raj apa lagu ni. Isra' Mi'raj yang tuan-tuan nak dengar tu, pergi dengar kat ustaz lain lah. Dengar. Jumpa kawan tu semelih. Nak buat apa? Duk tentu tak? Hutang tak layak tak? Semelih ni buat apa? Dan mulut jahat duk kata kat kawan juga. Mai di surau selalu perasaan kita baik, orang lain semua tak baik macam kita. Yang duk dengar peristiwa Isra' Mi'raj tak tahu. Lagu tu lah perangai. Mai saya cerita lagu ni pula. Bagi dia belain sikit Isra' Mi'raj. No? Tuan-tuan tahu? Tak tahulah ustaz weh. Tahu apa? Ni lah nak bagi tahu. Tuhan tunjuk langit yang luas. Dia tunjuk kita langit luas. Sebenarnya dia nak apa? Sebenarnya dia nak apa? Hati hang tu lebih luas dari langit. Hang tahu tak? Bagi apa tak pernah cukup. Letak apa tak nak puas. Langit tu sikit je, hati hang tu lebih. Tanya ibu. Kalau bagi kat mereka
Mai, mereka suka. Tanya mereka. Tentulah suka. Lah ni nak bagi mai putih, suka tak? Lagi suka. Lah ni nak bagi mai 916. Mau tak mau? Mau. Lah ni nak bagi mai 999. Mau tak mau? Lagi mau. Tanya ni. Jadi imam mau tak? Mau. Dia nak nanti jadi mufti, mau tak? Mau. Dia nak nanti jadi agung, mau tak? Mau. Bila nak kata tak mau? Kereta sebiji cukup tak? Dah. Berapa biji cukup? 2. Nak bagi lagi mau tak? Mau. Rumah sebiji cukup tak? Cukup. Lagi nak bagi sedikit lagi, mau tak? Mau. Pergi haji sekali, mau tak? Mau. Nak pergi lagi, kalau orang bagi nak pergi lagi, nak pergi tak? Nak pergi. Tu agak-agak bilang nak cukup tu. Itulah langit. Langit tu kecil ni, langit dalam perut ni besar. Tak faham Tuhan tu tunjuk. Aku bukan tengok langit luar tu, aku tengok hang tu. Bagi apa? Tak cukup. Walhal, nak bagi cukup apa? Ambil Allah Ta'ala, bohlah mati. Clear. Apa aku tak mau? Aku mau Tuhan je. Tak betul lagi. Nabi Abu Al-Hakam, paknakan dia. Nama betul dia Abu Al-Hakam. Nama panggilan dia Abu Jahal. Mai dekat dia dengan kuncu dia. Mai dekat Nabi Muhammad. Hang ni pasal apa? Dia tak cakap lah hang ni pasal apa. Bahasa tu bahasa saya nak Allah bagi faham. Pasal apa hang duk buat dakwah ni? Pasal apa hang duk ajak pergi kat Tuhan tak nampak, tak tahu apa tu? Pasal apa hang bawa agama baru ni? Hak tu ada ni semua elok dah. Muhammad tolonglah berhenti. Jangan buat ni boleh tak? Muhammad kata, no. Aku tetap nak buat. Lah ni hang nak apa? Hang nak perempuan yang cantik. Seluruh jazirah Arab, kami cari perempuan hak paling cantik bagi hang. Tak mau. Hang nak harta. Semua harta dari Mekah ni, semua harta dari Arab ni kami bagi hang. Aku tak mau. Hang nak jadi pemimpin? Kami ambil hang letak jadi pemimpin, kami ikut hang. Tak mau. Hang mau tanah. Seluruh tanah ni kau bagi kat hang, ya Muhammad. Hang berhenti buat kerja ni. Tak mau. Hamba ambil matahari tak belah kanan aku. Hamba ambil bulan letak belah kiri aku. Allah Ta'ala yang cukup bagi aku. Nampak? Nampak tak? Tuan-tuan semayang pasal nak mati ke pasal ingat kat Tuhan? Hamba hang tu betul-betul pada diri kita. Semayang ni pasal tua ke pasal ingat kat Tuhan? Semayang ni pasal syok itu boleh masuk surga ke? Pasal main semayang ni ingat kat Tuhan? Macam mana Tuhan ingat kat kita? Tuan-tuan main semayang kenapa? Benda ni bukan bohong. Hari-hari duk buat. Tuhan buat kita tak pernah ada sebab. Kita nak buat dia suruh mesti ada sebab. Oi, pahala nyok-nyok. Paling tidak semayang Tuhan sebab apa? Tuan-tuan beritahu. Selama duk mengaji ustaz duk cerita apa? Semayang Tuhan kerana apa? Tengok, kerana murah rezeki. Saja-saja nak semayang. Geram tu ni. Main tadi saya cukup geram ya. Pasal manusia suka munafik. Buat lain, habaq lain, cakap lain. Bukan betul langsung dia buat dengan apa yang dia janji dengan Tuhan dia. Di alam roh Tuhan tanya ni. Suku Sakat ni semua dia tanya. Dia habaq dah. Alastu bi rabbikum. Adakah aku ini Tuhan kamu? Bala. Bahkan mai hari ni nak apa? Nak kat syurga ke nak kat Tuhan berahmat? Lepas tu dengar peristiwa Isra' Mi'raj nak buat apa? Hati tetap macam tu lah. Lagi tak keluar rambut putih, lagu tu lah tak mau pergi kat Tuhan. Kena awak keluar rambut putih, baru tak mau kat dunia, baru kat Tuhan. Dulu masa rambut hitam, sakit jiwa tau. Ustaz-ustaz pun mengajar tak ada lain. Mai dah buat ni pahala banyak. Tuhan ambuh tahu lah. Mulut bercakap, inna salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah. Semua pemuhung semua. Cakap yang lagu tu. Saja nak buat sebab kasih kat Tuhan tak ada. Tuhan kasih kat kita
buat ikan bilis. Tahu ikan bilis? Siapa di sini pandai buat ikan bilis kat tengah? Tuhan sayang kat kita. Buat kapal nak pergi pakai baju. Buat kapal banyak mana lepas pasang baju ni beritahu. Siapa sini pandai buat kapal kat tengah? Tak nampak Tuhan duk tunjuk sayang dia kat kita, kan nampak? Suruh semayang nak pergi syurga. Suruh semayang nak habuan. Saja nak ucap Tuhan, aku teringatkan. Tak ada pasal semua bohong. Kalau cerita, saya berjuang untuk agama, simpanlah berjuang. Betul-betul dengan Tuhan sekupang pun tak ada. Tak percaya? Mari saya tanya tuan-tuan. Jangan bohong. Cakap betul ya. Tuan-tuan selek bagi tadi nampak Tuhan lu kan nampak cerah lu. Isteri mai mendatangi kita. Nampak kebesaran Tuhan duk mai kan nampak isteri mai. Cakap betul-betul. Nak bohong apa? Semua meniru ya. Saya tak bohong ni, Nabi kata. 73 kau daripada umatku, satu je masuk surga. Hak jenis mana? Hak jenis mana kalau bukan jenis hadut cerita ni? Yang hidup dia nampak benda, celek-celek nampak benda, kenal pula tu. Dengan kekasih buah hati pengarang jantung ni tak kenal. No. Tak percaya? Mai saya abang ni, saya tak bohong. Saya abang betul ni. Letak duit 100 dalam ni. Letak 2-3 bandel. Letak duit 50. Letak duit 20. Letak duit 10, 5 ringgit, RM1. Kalau suruh main ambil, nak ambil duit mana? 100 pun tak cukup kenal. Ambil semua. Tengok duit 100 muka lagu lain. Tengok duit 50 muka lagu lain. Tengok duit RM1 muka je lain. Cukup kenal. Di balik duit tu tak nampak kasih Tuhan. Bukan nampak. Dia nampak duit tu. Itulah dia kata munafik. Yang duk habaq munafik, fasik munafik, kufur, syirik. Itulah dia. Oi, tengok orang munafik, hang tu bagus. No. Lepas kata lepas ni, kita perambat dia balik kan. Dia mai kata macam-macam kat kita. Dia sapu kita depan belakang. Dia bagi kita jadi susah. Saya tak mai kata, saya mai apa? Tuhan kata, fazakir, berilah peringatan. Saya peringat. Innama anta muzakir. Sesungguhnya, kamu tidak terdaya terhadap mereka. Maksudnya, hang tak boleh ubah apa-apa abang. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tak boleh ubah. Kamu tak boleh buat apa kat dia. Pasal apa? Pasal dia hak aku. Illa man tawalla wa kafar. Tidak ada yang ingkar dan tidak ada yang kufur. Fayu'azibuhullah kull azabal akbar. Aku akan azab dia dengan azab yang cukup berat. Tu saya main habang. Cara saya lah. Bukan boleh slow-slow. Dia lena. Ni dalam du tempit ni boleh kira nak lena. Bukan boleh gosok-gosok. Sekali lagi dia pergi ke lain. Bukan mau fokus. Sembang penyuruh tu. Sembang penyuruh ni. Ni kena katok lagu ni baru dia duduk senyap. Mereka kata tak masuk lagi ke waktu. Aku kena teruk lah ni. Menyesal aku main. Tak main tadi pun tak apa. Kena getah teruk. Siapa nak main lipat macam ni? Baru sampai tak saat ni. Pukul 6.30 tak saat. Lebih kurang lah. 6.30 tak saat ni. Baru sampai ke arah kuda. Arah Damansara. Baru sampai. Saya main dari itu. Pagi tadi kuliah subuh di Taman Keladi Teja Sungai Petani. Pukul 8.30 kuliah duha di Kulim. Balik mai terus naik kereta sahabat. Lewat mai sahabat pun baik-baik. Tak tahu nak buat guna. Baik sangat perempuan ni. Pederah. Nak pederah balik teringat hari Jumaat. Mana boleh? Tak boleh bermusafir hari Jumaat melainkan sebelum waktu subuh.
Lepas subuh dah musafir apa? Kona lah. Pergi makan dulu. Tak lah. Pergi semayang dulu. Lepas tu baru makan. Lepas tu sampai nak main habak dekat tuan-tuan. Ubahlah PL perangai cumut lama tu terhadap agama. Jangan duk faham kata hak ni betul. Buka minda fikir sikit. Kita berkemampuan untuk fikir lah. Jangan buat melawak-melawak. Kerana fikir ni keluar ayat duk dalam botol ni. Kerana fikir ha? Tuhan kata, aku buat minyak aja. Botol hang lah buat. Ni, atas fikir, ni hasil minyak yang terakhir. Lebih rendah kualiti daripada minyak hitam. Ni lah dia. Keluarlah plastik ni. Atas akal ni lah. Munjuk Tuhan letak orang mau fikir juga. Boleh buat ayat dalam botol. Tidak lu letak tangan. Bukan dia tengok. Nganga tu. Tak certi dulu bela. Tahu makan. Dia apa tak tahu apa. No. Dia kata dia ni. Aku kekam tu je kat dia ni. Dia keluar saja aku nak tunggu ya. Aku nak tabuh dah. Ya. Janganlah. Tuan-tuan penampak seorang kali mati tengok depan tu. Susahlah. Saya main nak habak. Betul-betul main nak habak. Saya bukan cari faedah apa-apa. Cuma kalau tuan-tuan nak bagi apa-apa tu saya ambil lah. Ya, tapi takkan tak orang bagi apa kot. Ya. Nala rekit punya jauh main. Dia boleh bagi Sarawak Langun. Patut dah. Ya. Dah tahu main jauh-jauh. Buatlah Sarawak nangka. Buat sampai tomeh udang usah botol ni. Seronok hati. Ni tak habis. Biru Singapura karipak. Biru Singapura karipak. Sampai naik Julin dah biji mata duk makan biru Singapura. Dah lah biru kalah pun tak ada. Dah lah kalah tak ada. Udang buat belah ekor. Kepala dia pun sentai. Buat sayur buat ujung-ujung. Kedek buat bihun pun. Hang buatlah bubuh sosis. Bubuh daging unta ke apa ke sikit. Buat kat ustaz seorang tu dah. Lah lain biar pergi lah kat mereka. Dia kata ustaz ni lagi aku nak pukul dia dah. Aku duduk geram kat dia berapa hari. No. Jadi tuan-tuan, ubah sikit persepsi. Kalau tidak, kita duduk macam tu lah sampai bila pun. Sebelum Nabi pergi ke Madinah, Tuhan cuci dia. Sebelum kita Tuhan bawa jumpa dia, dia mesti cuci kita. Dia. Sebelum kita berdiri menghadap kata Allahu Akbar, dia basuh dah kita. Dia basuh dengan ayat semayang. Sama lah macam Nabi buat tu. Tak nampak ke? Duk tengok Nabi. Nabi tu tak risau lah. Dia clear lah. Yang tak clear siapa? Kita. Nabi clear dah. Dia orang pertama yang akan masuk surga tu. Sekaluk dia ada cerita semua dah kat kita. Ni cerita yang nak berdiri kat kita ni. Macam mana? Yang kata Isra tu macam mana? Duk baca hatu jahat ni perangai tak berubah apa-apa. Dengan mak jeling-jeling, dengan ayah jeling-jeling, dengan sahabat berkeli, dengan jiran berkeli, dengan adik-beradik berebut, Isra Mi'raj kunun. Dengan orang surau kita buat tak lebih kurang. Orang surau dengan jemaah buat lebih kurang. Tok Imam sombong, Tok Bilal sombong. Mi'raj apa? Orang sekali dengar satu cerita, ubah 10 perangai. Tu cerita Isra Mi'raj. Patutnya hari-hari Isra dah. Hari-hari ambil ayat semayang. Sehari paling sikit 5 kali cuci. Cuci apa? Cuci diri dalam yang suka duduk pada martabat yang bukan martabat dia. Apa dia? Sombong. Tu cuci diri yang sombong tu. Ayah sombong cara ayah. Mak menyombong cara mak. Anak menyombong cara anak. Cucilah dah kalau pergi ambil uduk tu. Tujuan suruh ambil uduk bukan untuk dia, untuk kita. Tujuan semayang bukan untuk dia, bukan untuk sembah dia. Saya abang sekali lagi, dengar baik-baik wahai penduduk-penduduk Al-Faizin. Dengar baik-baik nak abang ni. Semayang bukan untuk Tuhan. Semayang bukan sembah dia. Semayang bukan pergi kat dia. Semayang dia bagi kat kita untuk keselamatan kita, bukan untuk dia. Kita suka keliru. Kita suka sedih. Kita suka pilu. Semayang pengubat. Nabi kehilangan Siti Khadijah. Nabi kehilangan Abdul Muttalib.
Nabi kehilangan Abu Talib dalam bulan Rejab tu. Tuhan kata susah-susah hati, mai aku nak bagi solat kan. Buat solat ni, lapanglah dada hang. Tu solat. Bukan tempat nak tunjuk kita baik, sebab kita tak pernah baik. Tuan-tuan ingat tuan-tuan pakai kepiah ni baik lah. Ibu-ibu ingat duk pakai tekong duduk dalam surau ni baik lah. Ingat duk kata baik tu paling jahat. No. Nayak tu lah. Satu jam mereka pergi. Mereka kata cakap banyak kan. Minum. Boleh. Tu, bagi water pitcher. Bersih lah. Lagi boleh buat balik. Ni hotel pakai guni ni. Tempat-tempat biasa mana orang pakai guni. Allah Ta'ala punya ra'i, tengok. Ra'i saya lah. Bukan ra'i tuan-tuan, ra'i saya. Dia panggil tuan-tuan main duduk. Dia bubuh kat saya meja ni. Hamzah saya kan. Duduk tangan. Ni, bagi minta apa, kata wayar banyak. Bagi mikrofon. Bagi ayam. Mai tolong letak. Lapik meja. Mai tolong bagi ni kok suara pelan. Bubuh dengan kipas angin. Bubuh dengan curtain. Tuan-tuan tak nampak ada ra'i kita di sana. Bagi semua orang duduk ni. Melunjuk ni. Salah, tuan-tuan tahu tak salah. Tapi nak buat macam mana bila Tuhan mulia kan? Tak boleh buat apa. Tak layak kita sujud atas kapek ni. Dosa kita berlori. Tuhan muliakan kita bagi kapek tu. Tengok Tuan Imam lagi tebal. Bukanlah murung. Betul-betul yang ni. Yang tak kena dia kata takkan lagu tu. Yang kena mesti melengungnya. No? Tak minum dulu. Binatang ni pun dia susah lah. Nak buat ayak ni, Allah tak pakai pula. Nak buat ayak ni tuan-tuan, Tuhan kena buat hidrogen. 2 nilai. Kena buat oksigen. No. 1 nilai. H2O dah. 2 oksigen, 1 hidrogen. Siapa sini pandai buat hidrogen? Tak boleh buat. Dia buat bagi you. Dan siapa sini pandai buat oksigen? Tak boleh buat. Dia buat bagi. Apa tanda? Aku sayang kat hang. Hang tahu dah ayak ni tanda aku sayang kat hang? Selama hang tengok ayak ni, hang nampak dah aku. Punggah esok. Ikannya makan tak habis esok. Ni, sayang yang aku duk kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha mengasihi, Maha menyintai, Maha menyayangi. Ni ayak ni. Sebab tu Nabi kata nak makan. Oleh kerana hang tahu kata tu adalah tanda Tuhan ingat dekat hang. Bila hang nak makan, hang sebut nama. Sebutlah nama dia. Sebab bila hang sebut nama dia, nyatalah aku kat hang. Sebab yang kenal dia aku. Kata Nabi. Yang hampa tak kenal dia, yang kenal dia aku. Bila hang boleh sebut nama dia, maknanya aku ada kat hang. Sebab yang tahu tentang dia aku saja. Semua memiliki Muhammad ni bukan perasaan. Sebab tu dia buat perangai juah. Juah ni Penang lah kata. Di sini dia kata jelat-jelat. Nak minum dia. Saya tak tahu bila nak mati, tapi saya rasa macam nak mati. No. Saya nak abang semua rahsia-rahsia yang perlu saya abang. Yang selama ni kita tak tahu pun. No. Apa dia? Mari cek abang. Umpamakan ni diri dia. Diri siapa? Diri Tuhan. Huwal awwalu. Yang paling awal. Yang paling awal itu lagu mana? Tak ada langit, tak ada bumi, tak ada malam, tak ada siang, tak ada matahari dan tak ada bulan. Ni awal. Tak ada yang bernama zarrah. Faman ya'mal misqala zarrah. Tak ada yang nama zarrah. Atau atom, atau molekul, atau nuklear. Tak ada. Ni diri awal. Tak ada yang bernama bunyi. Yang datang bunyi itu tak ada. Tidak yang bernama cahaya yang cerah. Tak ada. Ni waktu awal. Siapa pun tak ada di sini. Sebab tu jangan duk perasan pasal tak ada. Dia kata pula bila ada dia habaq dalam Quran.
Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya bang, bukankah telah datang kepada kamu wahai insan, beritalah, suatu masa yang kamu tidak pernah wujud. Tak ada. Dan tidak boleh disebut-sebut. Tak ada. Pasal apa? Pasal aku je dah. Tuan-tuan nak cerita apa tuan-tuan boleh semayang? Nak cerita apa bila kita main ke sini? Nak abang apa bila kita ada isteri? Nak cerita apa bila kita ada anak? Nak abang apa bila kita boleh solat puasa? Nak cerita kat siapa? Nak abang kat siapa? Siapa yang nak tahu? Siapa yang boleh tahu? Sebab tu Tuhan kata, tak ada siapa melainkan aku. Innani anallah. Aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang lain melainkan aku. Ni diri siapa ni? Tengok lelok. Ni diri siapa ni? Diri kita ke diri dia? Diri siapa? Kalau diri dia buatlah perangai lelok, kita tumpang lah. Bukan diri kita, diri dia. Sebab apa? Sebab tak ada siapa yang tahu dia. Tak ada siapa yang kenal dia. Waktu awalu ni, tak ada siapa kenal dia, tak ada siapa tahu dia, tak ada siapa saksi dia, tak ada siapa sebut nama dia. Maka dia ingin dikenali, ingin diketahui, ingin disaksi, ingin disebut. Insanlah tempatnya. Sebab tu kita ni tempat pegang amanah ni. Faham tak faham ni? Dia buat perangai macam ni bodoh. Berdiri kat hang tu, bukan dah kat aku. Maka dia kosong ni, dia teringin nak buat ni. Dia teringin sebab dia teringin dia diketahui. Dia buatlah yang boleh mengetahui. Siapa yang mengetahui dia? Muhammad. Dia buatlah Muhammad ni keluar. Inilah diri dia. Diri yang mengetahui tentang dia. Diri yang mengetahui tentang Adam. Inilah diri dia ni. Dia ni tak ada di mana-mana. Dia ni bukan itu, bukan ini. Dia ni yang tu, yang ni. Semua bukan. Dia ni bukan dalam. Dia bukan luar. Dia bukan cerah. Dia bukan gelap. Dia bukan panas. Dia bukan sejuk. Tapi dia yang buat dalam. Dia yang buat luar. Dia yang buat panas dan sejuk. Dan dia yang memahami apa itu panas dan sejuk. Dan dia berdiri dekat kawan ni. Ni, dia lah yang berdiri dekat kawan ni. Pasal dia berdiri dekat kawan ni, sempurnalah kawan ni sujud. Hanya yang kenal dia je sujud. Dia ni yang kenal. Tapi duduk kat sini, kawan ni sujud lah. Susah. Ilmu ni kalau saya nak cerita kat tuan-tuan, saya nak tuan-tuan bayar kat dia sejam 10,000. Tak tahu. Bukan boleh mengaji ni. Tak ada tempat nak mengaji. Sebab tu dia bukan nilai dengan duit. Bila dia ni dah ni Adam ni kita semua ni. Yang ni awal. Sebab dia ni awal. Ni. Awal ni siapa? Muhammad awal. Apa dia? Ilmu. Apa dia ilmu? Rahmat. Pasal apa? Dia ni kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak buat hang Muhammad melainkan nak buat alam. Tengok. Tak sedap diri siapa ni? Nganga lagi. Sebab tu dia tak mau bagi kotak. Dia suruh pergi cuci tiap hari, sehari 5 kali. Tak mau bagi kotak Muhammad tu. Dia saja yang kenal. Dia saja yang tahu. Dia saja boleh habaq. Dia saja boleh bagi faham Muhammad ni. Sebab tu Muhammad ni di mana pun dia ada. Sebab diri dia ni. Bila dah duduk betul-betul tang ni, sempurnalah Adam tang ni, sempurnalah ni Saleh Yaakob mau duduk tang ni, sempurna hak ni, dia ni akan sempurna diri tang ni. Bila dia sempurna diri tang ni, dia abang dekat Muhammad sahabat kita. Qul, katakan Muhammad, Allahu Ahad. Berdiri tang mana? Kalau tak tang lebay-lebay ni semua. Apa? Bawa benda punya besar, dia tak faham-faham. Nah, kita nak pergi kat Tuhan. Nak pergi mana? Ingat dia duduk di Kuala Lumpur. Tuhan bukan ada di surau. Mereka cari di surau pasal apa? Surau tu bukan di sini. Surau di sini. Sebab tu orang yang diri dia jadi surau, duduk tang mana pun dia tetap
Bagui. Hak jenis main surau je bagui. Keluar lagi kat seorang gagau. Kecil-kecil tak mau jadi komputer. Besar main kacau orang habis. Duk belajar keluar ya. Hantar main mana? Tu semua belajar. Sagi duduk lautan seorang-seorang tak mana hantar. Sebab tu, orang yang faham dia tu Muhammad, dia lah kiblat. Bila dia kiblat, semua main kat dia tengok. Cermin main kat dia, meja main kat dia, kaca main kat dia, besi main kat dia. Semua main kat dia sebab dia kiblat. Ni saya buka rahsia banyak dah ni. Karena dia masjid, semua orang berimpun kat dia. Karena dia Quran, semua orang cari dia. Dia yang boleh cerita. Ni diri ni Quran. Sebab tu tabur Quran pun boleh baca dah Fatihah. Fatihah bukan Quran, tu Fatihah tuan-tuan tu. Sebab tu tak ada Quran tak mana pun tuan-tuan yang jadi Quran. Bila dia jadi Quran, dialah jadi undang-undang. Dialah yang jadi suruh dan larang. Dia sendiri tu. Yang lebih tengok hal lain pasal apa? Duduk kat tuan-tuan sendiri. Ayat tak ada nilai kalau kita tak ada. Yang menilai bukan ayat, yang menilai kita. Kita saja kenal dia ayat, dia bukan tahu apa. Kita tengok bunga mawar cantik, bukan mawar tu yang cantik siapa? Tuhan tu. Di mana cantik Tuhan tu? Di tahu tu. Bila dia tahu kata cantik, dia tu cantik, baru dia boleh habaq kata benda tu cantik. Kalau dia tak tahu, dia tak ada pengetahuan cantik, dia nak cerita apa? Kalau lagu tu, Tuhan buat bunga mawar dekat cantik, Tuhan buat Muhammad hak tengok bunga mawar tu kau yang cantik. Habaq mai. Muhammad yang kenal mawar itulah yang cantik, bukan mawar tu. No? Sebab bila dia cantik, tengok apa pun, bila dia kenal kata cantik, sebab tu dia tengok duha, dia tengok cantik siapa? Dia tengok cantik Tuhan. Dia buat apa? Kita masa waktu duha buat apa? Semayang. Semayang pasal apa? Pasal tengok duha cantik ke? Pasal tengok rezeki murah? Tak tahu nak buh tak mana. Esok lusa nak mati dah. Saat lagi Tuhan kata dah kan kita. Tadi tengah hari pun dia kata, siap pegang tungkat ni. Tadi dia kata dekat kami semua, dekat saya, dekat sahabat semua yang duduk dalam tu, dia kata, Ittaqullah. Siapa kata? Tok Khatib kata ke siapa kata? Dia lah kata. Oi manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayyuhallazina amanu, wahai manusia yang beriman, aku Tuhan. Tu habaq lah khutbah. Ittaqullah, kenal aku ni. Hanya nak pergi kenal syurga, hanya nak pergi kenal neraka. Kenal aku sebab aku pemilik bagi syurga dan neraka. Aku boleh buh siapa aku mau dalam neraka. Aku boleh buh siapa aku mau dalam syurga. Ni perasaan dengan ibadat yang ada kat hang kubuh dalam syurga. Hang dengan duk perasaan banyak-banyak boleh tak? Nak buat sebab rasa, bukan sebab perasaan. Kita nak sembahyang sebab rasa tu. Rasa apa? Rasa teringat. Teringat sangat-sangat. Duk tahu nak pi ni kotor, cucilah ya Allah bagi aku bersih. Sebab tu Nabi dia cuci dekat 10 kali. Cuci tu simbol, cuci betul ni hak ni. Bila cuci, tinggal apa? Tinggal Tuhan. Dalam kita bukan ada apa dah. Biarlah gerakkan kita. Sebut nama aku. Allahu Akbar dalam keadaan cuci. Kenapa? Tak siap pergi ambil air semayang, buat apa? Buat apa kat tempat ambil air semayang? Bertobat. Bukan pergi cuci luar tu. Hakikat dia pergi bertobat. Pasal apa? Dosa perasan banyak sangat. Dia panggil ujub. Dosa perasaan pandai, perasaan kuat, perasaan Islam, perasaan beriman. Terlupa tentang quwwata illa billah. Terlupa tentang tolong Tuhan tu. Duk perasan kata dia lagu tu. Cucilah, bertobat, minta ampun, ya Allah. Awak aku perasan sangat ni. Ampun dosa aku. Ni tak ada apa ni, perasan dia banyak. Dosa syirik tu.
Ujub tu dosa syirik khafi, syirik yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dia panggil perasaan. Contoh-contoh, ibu-ibu goreng cucuk. Cucuk apa? Cucuk sukun. Cucuk sukun ni cucuk apa? Cucuk sukun ni cucuk buah sukun lah. Cucuk sukun ni sebenarnya cucuk apa? Dia cucuk tajwid. Pasal dia ada mat arid li sukun. Mat arid li sukun. Bukan sukun ke tu? Buah tu kita panggil buah sukun. Kasih potong nipis-nipis. Buka sikit. Ambil tepung. Tepuk sikit. Kasih buang itu getah. Goreng lah. Saat dia terangkat cantik. Angkat. Tos dia. Bagi dia kering minyak. Ambil gula. Cicah. Tolak lah. Sedap. Buh dengan kopi panas. Marvelous. Kena waktu hujan lebat 14 kali 15. Orang main ajak di mana tak mau dah. Aku dah sukun. Dia tak ada cucuk fathah. Dia tak ada cucuk kasrah. Dia tak ada cucuk dhammah. Yang tinggal sukun. No. Cucuk sukun. Semua kenal cucuk sukun tu. Kan? Semua tahu cucuk sukun tu. Semua reti. Yang duk memberitahu tu yang kita tahu. Siapa duk beritahu kata tu sukun? Siapa yang bagi buat pronunciation kata tu nak sebut dia sukun? Kita ke dia? Ni nak mengiyakan dia tu. Nak bagi betul kata hang rupanya. Cucilah muka bagi bersih-bersih. Minta ampun kat Tuhan. Aku selalu dalam syirik khafi, ya Allah. Aku perasan. Goreng cucuk sukun, jamu dekat orang. Tak dan orang makan, dia kata dah. Satgi dia mesti kata sedap. Nampak? Ni, ujub sampai. Tanya orang yang hebat-hebat. Kalau boleh dia tak perasan dia hebat. Minta maaf. Kasar lah kata ni kan, kasar. Tapi nak kata juga, boleh dah seorang raja dia sembahyang tanpa dia merasa diri dia raja? Boleh? Boleh tak seorang ketua polis dia sembahyang tanpa dia merasa diri dia ketua polis? Yang sembahyang tak rasa apa dia? Hak lagu ni apa dia tak ada apa? Nak rasa apa? Apa pun tak ada. Saat-saat nak lena. Saat-saat nak lena. Hang jerekah apa dia nak lena. Hang pujuk apa dia nak lena. Apa pun tak ada kat dia. Hak ni kau tak perasan. Imam pun perasan. Boleh dia rasa dia bukan imam, dia duduk depan. Saya ustaz. Boleh rasa saya bukan ustaz. Mana boleh ustaz. Cuba panggil nama aja. Ni Wan. Doa terus. Ya Allah Tuhanku, hang bagilah dia ni jadi gelembai, dia ni mulut jahat semua. Sampai dia tak kenal aku ni ustaz. Ya. Tengok riak sampai. Bukan senang tuan-tuan. Tak senang lah. Boleh tak seorang yang mai pakai serban ekor, serban panjangan, jubah dengan duk, lepas tu berdiri semalam kelak dah. Pasal apa tu? Tu nama dia ujub. Perasaan. Hampa semua kena ambil aku. Aku boleh tolong hampa. Hampir lah. Suami nak tolong isteri pun tak terang mana nak tolong orang. Kalau bukan atas faedah antara nak tolong. Ni wakil rakyat dengar ni marah ni. Nak marah? Marah. Ada hak marah. Siapa-siapa marah. Tapi aku nak faham tu ya. Ni pun mujur tadi wakil rakyat. Tidak tak main. Berapa keras wakil rakyat main dengar mengaji. Dengar cari kena. Baik tak sedut main. Sayyidina Umar kata dekat anak dia waktu dia nak mati. Sayyidina Umar nak mati. Kena tetas perut. Dengan Abu Lu'lu'. Tetas perut dada. 8 tempat. Tempurai usul tu. Seminggu lagi nak mati. Sayyidina Umar kata dekat anak dia. Wahai putera aku. Aku nak matilah. Aku tak tahu lah. Yang aku tahu aku nak barang satu benda. Besok di akhirat. Hari ni aku perintah. 1 ekor unta sesat dalam padang pasir. Atas pemerintahan aku. Akulah yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tu, Sayyidina Umar dia faham. Aku Tuhan nak tanya atas unta siapa sesat, hang biar saya. Kalau unta sesat pun kena. Ni bapak-bapak unta ni macam mana?
Tuan-tuan ingat Tuhan dah biar? No. Dia kata, masa bila lagi nak kata kat tuan-tuan? Masalah lah. Luang lagi mana boleh, kan? Kata di luar lagi bihun mana apa ke mana, kan? Katalah ni dia tak boleh kata apa. Mikrofon belong to me. Jadi saya nak kata sedap-sedap, balik lagi hati ada puas sikit. Nak kata lega, aku buh iya. Tuan-tuan balik lagi renung, salah ke dia kata? Rupanya tak salah, betul yang ada kat aku ni. Tuan-tuan renung. Bila dah tahu betul, angkat tangan, doa. Ya Allah, Ustaz mangkak sekok tu, dia macam bagus ya, no. Panjangkanlah umur dia. Kan kau dapat tu, boleh mai pula. Mai pula jumpa tuan-tuan pula kata pula. Bila nak berhenti kata, saya berhenti mai atau tuan-tuan yang tak mai. Saya mai tinggal cermin dengan saya aja. Nak kata apa? Ni kata dekat hak reti ni. No, ni semua muka-muka reti. Tuhan belah dada tuan-tuan. Lah ni, dia sumbat masuk cahaya. Tuan-tuan kan sedang? Dia belah dada tuan-tuan. Dia sumbat cahaya masuk. Sampai tuan-tuan duduk sengap. Tuan-tuan tahu tak tuan-tuan duduk sengap tu kerana hidayah. Itulah hidayah. Atas sengap tu. Tak boleh buat apa nak. Dia ni alamak aku. Hak lenguh kaki bukan tak ada tapi tengok. Kena macam pasal. Pada tak. Duk kena teruk tu. Lenguh kaki pun tak rasa. Betul ya ni? Tuan-tuan tahu masuk insyaAllah. Tak rasa. Main dengan kena Duk rasa sak ya Ustaz. Ni cuba berhenti. Apa? Orang baru nak dengar. Baru. Yang aku lenguh dah mula-mula. Apa baru? Banyak apa punya baru. No. Seronok kan tuan-tuan ni. Duk tengok tuan-tuan punya fail. Saya jadi bahagia. Pasal apa? Semua dah kena. Kiri kanan kena. Nak pusing perut kena. Pusing tuan ni duduk sengak. Duduk sengak dia main gelecek ke bawah. Bagus pula. Itulah Tuhan tuan-tuan. Oi. Dia diri hak kosong tak ada apa ni. Ada apa dalam diri dia? Ada seraut wajah dan sekujur tubuh yang bernama Wan Hizam. Adalah diri ni huwal awwal. Mengendak. Kerana pandangan si pencinta ni melihat Wan Hizam, dia ciptalah semua ni untuk Wan Hizam. Begitulah tiap-tiap individu. Itulah yang dipandang oleh sang pencipta ni dalam diri dia. Siapa dia pandang? Yang bernama insan. Tuan-tuan tahu diri tuan-tuan ni siapa? Inilah diri kecintaan, diri kerinduan, diri kasih dan sayang. Dia tunggu nak bertemu di akhirat, tapi dia buat dalam sunnah dia laluan dunia untuk kita menikmati sebahagian kecil nikmat. Nikmat besar di sana, bukan di sini. No, ni hak kita nikmati ni sebahagian kecil, bukan ada nilai pun. Nilai yang betul dia pandang sana esok tu. Hak tu nilai yang betul. Dia rindu nak jumpa. Apa tanda dia rindu nak jumpa? Abang mai dekat. Wahai penduduk Tualang 3. Cerita mai apa tanda Tuhan rindu nak jumpa tuan-tuan? Tandanya dari rambut hitam dia buat rambut putih. Orang yang ada rambut putih ni biasanya ingat kat siapa? Sebab tu rambut putih Nabi kata jangan cabut. Bukan dia faham pun. Bubur dai, bubur kiwi kot atas. No, hak Tuhan bagi tu dia tak mau. No. Apa tanda Tuhan rindu sangat dekat kita? Dia bagi mata kita tak kenal dah lah ni. Nak pergi kenal dia. Tak buat mata kabur lagu tu. Semua kita nak tengok. Kalau tengok boleh ingat kat dia tak apa. Tengok suka lupa. Dia bagilah biji mata kelabu. No. Tak nampak. Biru kata merah, merah kata biru. Dia buat tak nampak dah. Dia bagi telinga tak dengar. Supaya jemu dengan hadu ada ni nak pi dekat yang bagi ada. Telinga tak dengar. Orang tanya, mai mana Kak Jah? Mandi dah. Yang Kak Jah tu pun kan? Tanya lain habaq lain. Tengoklah saya habaq kat tuan-tuan. Sikit je. Sikit lagi boleh? Tak boleh saya nak berhenti. Lepas tu tuan-tuan,
Dia bagi sebulan 150 kali sembahyang untuk apa? Sehari 5 kali, sebulan 150 kali kata Allahu Akbar. Pasal apa? Pasal dia nak dengar kita sebut nama dia tiap-tiap hari sebab dia rindu suara kita. Tu dia suruh sebut, aku nak dengar, aku nak dengar. Suara kekasih buah hati kesayangan aku nak dengar. Sebut cepat. Nak sebut saja-saja, duk nganga. Telefon dia boleh sebut, nak sebut Tuhan tu tak boleh. Tuhan jadikan rukun. Supaya suka tak suka kena. Nampak? Pasal apa? Nak suruh kita buat keluar suara. Suara tu kesayangan, dia nak dengar. Dia nak dengar suara tu. Sebab tu dia suruh sebut. Tak ada cara nak bagi sebut wajib melainkan suruh solat. Dia bubuh dalam tu. Rukun qauli. Dia ada berapa? Selok. Tanya je selok. Rukun perkataan dalam solat ada berapa? 5. Pertama, takbiratul ihram. Tak boleh sebut. Tak boleh sebut apa? Muhammad Hasan. Tak boleh sebut. Tak boleh sebut dalam tu Sayok, Sawi. Tak boleh sebut. Tak ada boleh sebut semua tu. Sebut bagi. Sebut mengundi 9 hari bulan. Tak boleh. No. Apa pun tak boleh sebut. Yang kena sebut Allahu Akbar. Nampak? Dia bagi rukun wajib kena sebut. Tak boleh sebut banyak. Sebut sikit. Mulut tak boleh ada sikit kancing. Ada apa agak sangkut. Hati kena sebut. Tu, dia wajib kan tu. Sebut nama kereta hang. Tak. Tapi dia kata, wajib hang sebut nama aku. Tiada hari. Pasal apa? Aku nak dengar suara kecintaan. Nombor 2, lepas takbiratul ihram buat apa? Baca apa pula? Baca apa pula? Al-Fatihah. Bukan teh, bukan kopi, bukan Milo. Al-Fatihah. Baca 7 ayat. 4 ayat cerita dia, 3 ayat cerita kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dia apa? Dengan nama aku yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Dengan nama aku. Pasal apa? Apa tanda aku murah? Apa tanda aku kasih? Hang dari tak ada, aku buat bagi ada. Itulah tanda aku pemurah. Buat apa nak buat hang? Bukan aku dapat apa pun. Apa untung bagi hang atas dunia ni? Apa yang aku dapat kelebihan bila hang ada? Abuk pun tak ada. Tapi pasal aku kasih, aku buat juga. Harap dari hang bagi kat aku, hang bagi apa kat aku hari? Tak ada apa. Siapa duk bagi kat siapa? Hang bagi kat aku bagi hang. Dia bagi kat kita hari-hari. Tu dia kata, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat aku yang aku bagi kat hang, yang mana lagi hang nak kata tak betul? Bulu mata. Ni, main nak abang. Nak terang nak ni. Bulu mata. Bukan dia panjang pun. Duk panjang tu ya. Daripada beranak sampai lah. Tak panjang-panjang lagi. Kalau bulu mata ni Tuhan buat bagi panjang, Allahu Akbar. Kedai gunting bulu mata. 6 bulan duduk tang ni. Tak sembang lah dengan orang. Nak angkat tak boleh, berat. Orang main kan, minta ampun lah. Kedai bulu mata gunting tutup. Tak panjang-panjang macam rambut ni. Duk panjang ni lah. Tak tengok kan nikmat tu. Dia buang bulu mata ni tuan-tuan. Tak ada bulu mata jadi guna. Pejam tak boleh. Celek tak boleh. Pakai tak lena lagi tak. Sikit je. Tapi buang tengok. Tu bukan nak tengok. Duk nganga. Hak perempuan pergi tambah lagi kat atas. Nalar kek mah. Maskara ke apa pun tak tahu. Sampai nak celek tinggal sekerat. Pergi tengok porno dengan maplay. Pengantin lelaki, pengantin perempuan. Jalan kutu orang suruh pikul lain, dia pikul lain. Orang perempuan ni biak dia. Hak ada tu bukan cukup. Tambah tang tu, tambah tang ni. Tang nu batu, tang ni batu. Jumpa plastik, bubuh. Jumpa tali, bubuh.
Hari nak kahwin tu sampai main lambat. Ni macam-macam ni. Segala jala, segala joran, batu ladung, pokok bunga, taman bunga. Keras kau tu. Keras kau ni. Naik atas masjid tu keras. Baju panjang berjelah. Dia sampai baju tak sampai. Budak-budak pijak baju dia 2-3 ekor di luar tu. Terbalik tergolek habis. Naik dengan baju duk bertimpuh elok. Tu tak mau cakap apa. Hangat-hangat. Ni blusher lagi, foundation lagi, lip liner, lipstick, segala lip, segala nu, segala ni. Penuh. Sunblock, moonblock, apa block mau ada babu. Tu duk sengak. Tu imam mai kat dia. Cek. Ibu-ibu mesti marah dah. Marah tak marah nak barak. Cek, tu imam terima wakil daripada bapak cek, suruh nikahkan cek dengan bangau ni. Mau ke tak mau? Si perempuan tak cakap, duk diam. Perempuan malu kan. Dalam perut nak nikah lah tu imam. Tidak takkan berberan-beran main duduk atas masjid ni hangat meredik ni. Dia tak peduli. Dia kira maplay dia. Yang maplay ni mai kenuri sampin. Bunga sampin besar timba ni. Keris sultan mana dia ambil pun tak tahu satu. Mai pakai tenggolok lambang persekutuan ni. Pasal apa nak ngundi. Mai duduk atas bantai. Ada bantai satu. Tok imam duduk atas lantai, dia duduk atas bantai tengok. Perangai punya lolak punya manusia. Duduk macam hantu ni. Tok imam tanya, boleh mula kot? Mula apa? Dia tu tak boleh dah pasal baju kain songkit keras. Nak kepak pun tak boleh. Duduk. Hang jangan duk kata apa waktu tu. Tanu selfie. Dengan tu imam boleh pergi selfie. Yang tu imam buka nyeh dengan dia tu nikah. Tu imam kata khutbah lah. Hei! Dia marah tu imam. Khutbah bukan hari Jumaat. Dia kata, hang punya bengong betera tu. Ni khutbah nikah Syekh. Ya. Oh sorry. Ponu ada lagi. Ponu ada dah. Boleh. Tu imam pegang tangan sah. Tak ada kata apa dia kata sah. Ni Syekh tak mula lagi. Lah ingat okey lah. Habis tunai je dia. Aku terima nikahnya bla 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 bla. Tunai. Tu imam kata, tanya saksi. Saksi tengok tu imam tengok saksi. Saksi kata, boleh kot? Yes. Balik. Johor tak semayang. Pengantin perempuan tak semayang tak apalah, berberan-beran nak semayang tak boleh. Dia tu tak semayang tak. Melingkuk balik habis. Tak main dalam masjid. Bila main? Dapat anak baru main. Tok imam tengok. Bukan kahwin baru ni. Dia kata baru apa? Setahun dah. Lamanya tak nampak. Masyrul. Cakap arah ni. Sibuk lah Tok imam. Ni main buat apa? Takkan tak boleh main. Boleh lah, heran lah lama tak main. Main rumah Sabtang boleh. Buat apa pula? Belah mulut. Mulut siapa? Mulut anak dia. Tahnik. Tok imam pun pilah dengan motor. Ustaz nyala, Ustaz padam. Sampai bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Tok imam, sila naik. Tok imam naik. Kurma ajwa semangkuk. Mulut budak satu ya. Tok imam belah mulut budak tu sikit, mulut Tok imam banyak. Selesai semua Tok imam balik. Pak ni tak main. Berapa tahun dia tak main? Tok imam pun tak ingat dah kat dia. Ada satu budak main. Tok imam tanya, hang ni ku berisah tengok. Biasalah dulu belah mulut. Dia ya kan? Mak abang Tok imam lah belah mulut saya. Besar dah jawab abang. Dah jam 4. Abang mana? Abang dah di rumah. Pasal apa dia tak main? Mak suruh saya main. Awak panggil Tok imam pergi di rumah. Pasal apa? Belah mulut dia pula. Dia kena stroke terkangkang dah di rumah. Pergi tengok Ustaz. Lagu tu. Ni nak main belah besar pula ni. Alamak.
Penuh ni, penuh. Tok Imam sampai tak ada tempat. Masuk-masuk. Tempat aku mana? Ni balas habis dah. Tok Bilal kata kat dia, padah muka main lambat kan? Orang ambil dah tempat. Dia main tepuk belakang. Bang, ni tempat saya ni. Dia kali-kali, siapa lah? Tak kenal. Tak nak main. Kawan sebelah kata, Tok Imam dah bodoh weh, ambil tempat dia. Oh, sorry lah. Ni Syekh, lambat belakang. Tok Imam kena pergi belakang. Dia lah itu Imam malam tu. Baca ayat menerum-meneram. Semayang Isya, dah duduk dalam tu, Tok Imam kata jadilah Imam. Ya pun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Habis baca Fatihah ni. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tok Imam kata bagus. Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca Fatihah. Tok Imam pun terkejut. Amin. Berhenti-berhentilah buat kerja lagu ni. Berubah-berubahlah hidup ni. Bagi jadi betul macam Muhammad Mai. Aku tak diutuskan melainkan untuk nak memperbaiki akhlak. Betul, akhlak apa? Akhlak seorang hamba. Apa dia hamba? Kita hanya bergantung dengan Allah, tak pernah bergantung dengan yang lain. Pasal apa? Pasal kita sedar kita la haula wala, tidak ada daya dan upaya, quwwata illa billah, melainkan dengan kekuatan dan pertolongan Allah. Kita sedar itulah hamba. Hamba bukan semayang. Hamba tu yang semayang bergantung dengan Tuhan, bukan semayang bergantung dengan ilmu sendiri. Itu hamba. Hamba yang berpuasa bergantung dengan Tuhan dan berpuasa kerana Tuhan, bukan berpuasa kerana nak buka puasa. Ini mai puasa, tak ada bulan puasa masuk, takwim buka puasa dia beli dulu. Baru pukul 5 jari penuh tangan, penuh plastik. Ayak nak minum semua. Tuhan suruh puasa ke suruh buka puasa? Suruh puasa, apa yang galut dengan buka puasa? Baru pukul 6 kepung kurma 3 biji. Teh tarik setawan. Duk kepung kurma tu, takut orang balas kurma dia. Kalau kurma tu boleh bercakap, kurma tu kata, Syekh, baru pukul 6. Nganga apa tak? Hampirlah baca-baca Quran. Tak ada duk kepung kurma tu. Ustaz tahu mana? Saya pun duk kepung. Dululah. Dah reti dah. Dulu zaman bengong kepung apa tu dah juga. Puasa adalah menahan jiwa daripada teringat dekat lain kecuali Allah. 15 jam. 15 jam ya. Puasa ni tahan dari terbit fajar sadiq sampai terbenam matahari di ufuk barat kerana Allah, bukan kerana bulan. Ini pukul 5 randuk hutan kata. Cari apa? Ulam. Nak buat apa? Nasi rabu. Bukan dia kira nak puasa, dia kira nak rabu tu. Kan? Lepas tu cincau. Tolak cincau buka puasa. Gigi tahu apa ada. Cincau pun tak ada putih, lompat sekok-sekok masuk. Tu lagi rokok, cincau nak keluar. Kan? Cincau kata aku perasan macam nak keluar balik ni. Baca apa tali galut. Bismillahirrahmanirrahim. Cincau duduk kami lah. Sebab ada gigi tepi tu. No. Orang suruh puasa. Nak buka puasa jangan bimbang. Masuk waktu lagi, makan pun puasa terbuka, tak makan pun puasa terbuka. Sebab puasa hanya dalam waktu. Lepas pada waktu, terbuka lah puasa tu. Cuma tak makan saja. Janganlah tu, nawai tu. Buka puasa, bukan payah makan. Ubah niat cukup. Tengah-tengah puasa, tengok cendol pulut. Cantik ni duk meleleh kot signboard tu. Alamak, ni mau duk bubuh puas mangkuk. Baru betul-betul puasa. Batal dah puasa tu. No. Tengok daging bakar cantiknya, kuah kacang apa agak. Alamak, ini kalau tolak tepi ni cantik. Tengok. Tuhan suruh puasa kan suruh tolak.
Sampai tak tahu apa. Ya Allah. Jadi bagilah tahu 9.30 dah. Sudah. Saya nak balik di Pulau Pinang ni. Saya dah kuliah subuh esok di Pulau Pinang. No, di Taman Pinang Free School. No, siapa nak ikut? Jom. Nah. Ni lepas tu nak main balik pula. Kelondel lagi belekat saya. No. Tak boleh dah jalan seorang-seorang pasal macam lengah bawa bini. Sebab kok jalan tu hantu kat limah balik kampung banyak. Sekali dia tumpang lagi macam mana? No. Terima kasih lah pasal tuan-tuan mai. Hari tu saya mai tak apa banyak sangat. Mati ikut masa tu. Hidup balik. Ni saya mai banyak dah mai mana saya pun tak tahu. No. Nanti kita jumpa lagi lah. Tuan-tuan panggil pula. Tuan-tuan panggil pula. Saya mai pula. Tuan-tuan tak panggil lah kan. Tak panggil. Kosong-kosong panggil lah. No. Saya seronok mai kat cerita kat tuan-tuan sebab tuan-tuan dengar semua. Tak ada siapa kali silap. Kena tunduk. Berasa seronok pakai. Gaya nak pakai kena pula tunduk pula. Tengok. Tak berubah. Duduk macam tu lah. Dari tadi. Tuan-tuan perasan lah. Sejam lebih lah. Duduk macam tu lah. Duduk kenal. Perang kenal lagi. Baru dia reti. Saat pergi PMBS semayang tahu dah. Ya Allah, aku minta ampun. Aku suka buat dosa syirik banyak. Ampun dosa ya Allah. Tenang. Selesai. Terus Tuhan ampun dosa. Main semayang cantik lah. Allahu Akbar. Tak teringat apa dah. Teringat kat Tuhan je. Cuma bila sujud, duit 100 keluar. Tu teringat juga. Duit 100 gede nak lompat. Tentu kacau. Kan? Kipas angin kuat. Dia duduk teruk. Jari kita pun teruk. Dia terang-terang. Dia pusing kena benda tu. Dia terbang. Nak tengok. Macam mana ni. Duit jatuh dari batu imam pula. Pakai selop dah 100 tu. Tanya kau murung. Telefon teringat S7, S8 tinggal di toilet. Nak main takbir baru teringat. Allah telefon. Tanyalah kok murung. Kok kita ni konsentrate sungguh. Masa bila betul-betul fokus? Semayang tahajud. Sebab tu Nabi kata semayang lah tahajud tu. Hang betul-betul semayang tu. InsyaAllah umur panjang. Jumpa lagi. Kalau mati tak jumpa dah. Kalau saya mati dulu, Ustaz lain pula mai. Kalau tuan-tuan mati dulu, saya mai ajak orang lain pula. Cuma tak tahu. Kalau kita mati sama-sama, kubur lain-lain. Jangan cuba nak kacau saya dalam kubur. Dan saya pun tak mau kacau tuan-tuan. Sendiri punya kubur, sendiri jaga. Jangan dalam kubur esok, Ustaz, ini bagi dengan siku ni. Ni dia cerita dah ni. Kubur sendiri pi. Pandai mai, pandai balik. Pandai buat, pandai tanggung. No, seorang suami biar isteri dia tanggung. Seorang isteri nusus dekat suami dia tanggung. Seorang anak buat lebih kurang dengan mak ayah dia tanggung esok. Bagaimana tak mau buat lebih kurang? Bagilah kenal Tuhan. Siapa kenal Tuhan, dia tengok mak dia, dia mesti nampak kebesaran Tuhan. Dia mesti tak buat lebih kurang kat mak dia. No, insya-Allah. No. Siapa nak kena mati dulu? Contohlah dulu. Lepas tu baru saya. Saya kalau boleh nak pilas sekali. Pasal apa? Bini pun duduk serak lagi. Bini pun duduk cun lagi. Kita masuk hospital, kawan-kawan mai dah. Ustaz dengan bimbang. Anak bini kami tolong tengok. Tengok, mereka nak tengok dah. Mereka nak tengok dah, kita tak mati lagi. Tu kalau kita mati macam mana? Habis iddah 4 bulan 10 hari. Ceng-ceng. Saya abang kat bini saya. Hang dengar sini baik-baik. Aku kalau mati, hang tanam aku jauh-jauh sikit. Pasal apa pula? Aku ada potensi jadi hantu kat limah balik kampung. Aku nanti rekah hang. Aku nanti rekah laki baru hang. Aku yang penat-penat cari, cantik ya dia. Ya iya no. Banyak cantik. Ada ni semua murung kuat kan. Ya, pula dah. Tengok pula. Tengok macam dia senang. Dia tak peduli hangpa nak gelak ke, hangpa tak gelak ke menyesal. Aku nak cari abah aku. Mana abah aku? Pagi-pagi tengok dia belah buat datang. Cuma tu orang macam ni kalau mati masuk surga. Pasal dia bukan ambil tahu apa. Hangpa nak puji ke, nak kutuk ke, aku tetap macam aku. Cuma kita buat perangai macam mereka. Tak salah tua-tua dia buat perangai macam mereka. Ambil perangai mereka. Apa dia? Tak buat untuk benda apa pun. Kecuali memang dia nak buat betul. No? Seperti buat 3 benda. Pergi bilik ayak, makan, tidur. 3 ni buat, tak nak peduli siapa. Kita nak pergi bilik ayak, orang kutuk pun kita pergi. Orang nak puji pun kita pergi. Betul tak? Kedua, nak masuk tidur. Hampa nak kata apa pun, aku tetap nak tidur.
Ketiga, makan. Kata apa pun tolak buat tak tahu. Yang ni baru ikhlas, yang lain murung. Kalau yang lain boleh buat macam tiga tu, yang lain pun ikhlas. No. Sebelum kita masuk kubur, buat siap-siap tahlil. Jangan tunggu orang hidup. Mereka semua haprak semua. Tipu kan. Mereka meratik sebab kenuri. Tak ada kenuri, mereka tak meratik. Ingat tu imam meratik dia saja. Qad aflaha man qala la ilaha illallah. Lepas tu pelan. La ilaha illallah. Tak keluar apa lagi. Tunggu cucuk Jawa keluar. Tengok macam flying saucer yang cucuk ni pun. Tengok cucuk Jawa. La ilaha illallah. Dia bunyi lain. Rupanya ada 2-3 jenis cucuk. Keluarlah kondominium dia cucuk. Kuih lapis. Tengok cucuk tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Keluar main karipak. Besar gelas ni 4 kali pepak tak jumpa inti. Tengok karipak tu. Ilaha illallah. Rupanya yang tu appetizer. Main course tak keluar ni. Main course keluar apa? Udang galah. Masak Minang. Tengok udang galah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semua lagu tu ya. Ustaz tahu mana? Saya ada buat sejak mana? Habis baca doa lahum tang ni gabui. Tuan rumah bagilah beg sikit apa dalam tu. Buat balik seronok Beg dapat, nuri dapat, semua dapat. Halang kubur dapat kurma. Ditabuh 3 suku nyawa. Kita cantik nasi tomato, hujan panas, ribut topan mau kita buat, nu halang kubur. Cuma tu buat tahlil sejak. Lagu mana? Pagi-pagi bangkit minta ampun lah. Tahlil sampai. Pergi semayang, doa. Dah, buat dah. Hampa kalau aku mati esok atas kapal terbang, tak ada mayat aku hancur. Tuhan tetap pandang aku mulia. Pasal apa? Aku ingatkan dia waktu aku hidup tak nak putih. Kan selamat tu. Saat ni tak buat pula tahlil. Buatlah. Yang nak abang ni, kita jangan harap. Sebab orang main kat kita dengan faedah. Tanpa faedah, siapa pun tak main. Lah ni punggung kita boleh basuh lagi. Orang sayang kat kita. Besok punggung kita orang nak kena basuh. Agak-agak tuan-tuan dia doa dah. Fikir orang tak ambil faedah dah. Orang tak sedia orang ambil faedah. No. Insya-Allah. Dan ambil hak elok, hak tak elok tinggallah. No. Mudah-mudahan kita dirahmati, diberkati. Apa dia? Nak buat baik selalu mudah, nak buat jahat selalu tersekat. Cukup baik tu. No. Dan saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arina al-haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.